Assalamualaikum semua. Resep hari ini adalah daging unta. Masak rendang ala Negeri Sembilan. Saksikan video berikut. Jangan buang masa lagi, jom kita mulakan. Beberapa hari lepas saya pergi supermarket dan saya ada nampak iklan daging unta dan harganya taklah semahal seperti daging unta sebelum ni. Keluaran tempatan. Daging unta dengan harga berpatutan ni diimport dari Pakistan. Saya pun terus beli dan terdetik pula di fikiran saya untuk masak rendang. Bahan-bahan yang diperlukan untuk rendang unta ala Negeri Sembilan adalah setengah kilo daging unta segar, setengah cawan santan pekat, 2 inci kunyit hidup, 3 ulas bawang putih, 6 tangkai cili padi, 1 batang serai, 2 inci lengkuas, 1,5 labu bawang besar, 1 inci halia dan garam secukup rasa. Minta maaf saya terlupa 2 bahan yang saya tak masukkan dalam visual sebelum ni, iaitu 2 sudu kerisik dan 2 keping asam gelugur. Mula-mula sekali daging unta dipotong nipis ataupun dipotong dadu, terpulang kepada individu cara pemotongan yang disukai. Bolehlah pilih cara potong nipis-nipis macam saya ni, ataupun dadu, ataupun bongkah besar-besar pun boleh. Kalau makan dengan nasi, bongkah besar pun apa salahnya kan? Untuk pengetahuan semua, daging unta memang sangat lembut. Lihat ni, sangat lembut, tak lihat langsung. Dan lemak dia putih dan dia tak berbau, tak ada bau macam lembu ataupun kambing. Ya, inilah daging unta yang siap dipotong. Kemudian kita beralih pula ke bahan-bahan yang perlu kita kisar. Kesemua bahan-bahan yang perlu dikisar, kita potong-potong ke bahagian kecil untuk memudahkan atau untuk kita pastikan hasil bahan yang dikisar tu menjadi lebih halus dan sekata. Kemudian setelah selesai kita potong bahan-bahan untuk dikisar ni kecil-kecil, masukkan ke dalam balang pengisar dan kita blender sampai lumat. Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya buat rendang ala Negeri Sembilan? Sebabnya adalah rendang Minang ni adalah rendang favourite saya. Setiap kali ketika raya Aidilfitri ataupun Aidil Adha, isteri saya akan masakkan rendang Minang ni di rumah. Tapi biasanya guna daging lembu. Okey, setelah selesai blender, kita panaskan kuali, masukkan minyak dan kita tumis bahan yang kita kisar sebentar tadi. Sepatutnya saya tunggu minyak tu panas dahulu ya, tapi berlaku sedikit kesilapan teknikal di mana saya tuangkan bahan kisar terlalu awal. Kemudian masukkan daging ya, bila dah mendidih menggelegak macam tu. Masukkan ke semua daging unta, kemudian kacau dan masak sehingga empuk. Walaupun baru dalam proses masak rendang ni, saya dah dapat bau aroma rendang Minang yang sangat wangi. Pernah berlaku ya, baru-baru ni beberapa tahun lepas, berlaku satu pertikaian di mana rakyat Indonesia dan Malaysia bertelingkah di alam maya berkenaan tentang asal-usul rendang. Rakyat Indonesia mengatakan rendang asalnya dari Indonesia, dan ada juga rakyat Malaysia yang mengatakan rendang asal dari Malaysia. Sebenarnya masakan rendang ni asalnya dari Indonesia, ya betul.
tetapi di Malaysia juga ramai yang berketurunan Minang ataupun yang berketurunan Jawa ataupun ras-ras yang terkenal lain yang terdapat di Indonesia juga tinggal terdapat di Malaysia. Jadi makanannya hampir sama walaupun tak serupa dan namanya berbeza. Kemudian setelah rendang saya ni separa kering, saya masukkan 2 keping asam gelugur ke dalam rendang sebagai penambah rasa masam ya. Ada rasa masam-masam sikit, sedap. Okey, kembali kita ke topik asal usul rendang tadi. Okey, untuk pengetahuan kawan-kawan ataupun teman-teman dari Indonesia, ada satu jenis rendang ni namanya rendang tok. Rendang tok ni rasanya saya tak ada di negara lain ataupun tempat-tempat lain selain dari Malaysia, iaitu asalnya dari negeri Perak. Rendang tok ni adalah sejenis rendang kering, biasanya menggunakan daging lembu dan warnanya hitam coklat gelap ya, kehitam-hitaman. Okey, seterusnya proses seterusnya selepas rendang tadi agak kering, kita masukkan santan pula ya. Kemudian kita kacau biar sebati. Kemudian kita boleh masukkan kerisik ya. Kerisik sebanyak 2 sudu masukkan ke dalam rendang yang hampir kering tadi. Kerisik yang saya gunakan ni adalah kerisik segera yang dibeli di dalam paket dari Malaysia. Seeloknya boleh buat sendiri kerisik ni, lagi dia hasilkan aroma yang lebih wangi ya kalau kita buat sendiri berbanding kerisik yang dibeli dari kedai ataupun supermarket. Kemudian kita kacau rendang sehingga sebati. Selepas itu kita season rendang dengan garam secukup rasa. Dan kalau ada sesiapa yang sukakan rasa manis di dalam rendang, boleh masukkan gula sedikit ya. Jangan banyak, sedikit saja. Dan kini rendang saya hampir siap, dah menjadi semakin perang warnanya. Untuk pengetahuan semua, saya sangat sukakan rendang yang kering. Jadi saya akan masak rendang saya ni sehingga menjadi lebih perang warnanya. Kemudian tibalah masanya untuk menghidang ya. Saya masukkan rendang saya ke dalam mangkuk favourite saya ni sebelum saya makan. Inilah rupa dia, daging unta masak rendang ala Negeri Sembilan ataupun rendang Minang. Rendang Minang ni sesuai dimakan dengan ketupat, dengan lemang ataupun dengan nasi pun boleh. Sekarang tiba masa kita nak rasa apa yang Dan buat tadi ni Ini. Masya Allah, it's so yummy. Malaysian food is so yummy. Alhamdulillah.